Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi waslih wansur umat muslimin fi kulli makan. Amin. Malam ni malam Ahad, dan malam ni kita baca kitab atau kita muzakarah ilmu agama. Kita muzakarah ilmu agama malam ni, ilmu hadis. Dan kita baca kitab, nama dia kitab Tanbihul Ghafilin. Itu nama kitab. Sebelum kita nak muzakarah atau nak baca kitab ni, mari kita dengar syair. Syair ni dia dikatakan kita tak tinggal lah. Semenjak kita mengadakan majlis ilmu ini, hamba kita tak biasa tak tinggal lah apa ni syair ni. Kerana syair ini molek atau baik. Syair ini daripada bahasa Melayu. Kata dia syair, kejayaan manusia dengan ilmu. Ingat molek ya. Baris pertama, kejayaan manusia dengan ilmu. Kejayaan ilmu dengan belajar, dengan mengaji, dengan belajar. Itu bagi dua. Ingat molek. Kejayaan belajar dengan beramal. Itu bagi tiga. Kejayaan beramal dengan bertakwa. Sekeji-keji membunuhan itu, ibu bapa membunuh anaknya dengan membiar anaknya di dalam kejahilan agama. Agama sini agama Islam lah. Agama Islam, agama Allah, dan agama yang diredai oleh Allah, dunia dan di akhirat. Tu. Syair ini patut kita ingatlah dan kita bacalah di anak kita. Tu. Sebelum anak nak pergi ngaji tu, kita bacalah, kita bacalah di anak, dak penak. Mudah-mudahan dengan berkat apa ni syair ini, anak kita tu jadi berjuruh, jadi mengaji, jadi beramal, jadi bertakwa. Tu nah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita baca kitab hadis. Tu dia. Malam ni kita baca kitab hadis. Hadis Nabi. Sebelum kita tumai dengan satu hadis, satu potongan hadis, satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis? Nabi kata, telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita telah maklum bahwasanya Nabi kita ni nama Muhammad bin Abdullah
Ibu Nabi nama Aminah. Itu dia. Nabi kata, inni taraktu fikumus naini ing tamassatkum ing tamassaktum bihima falang tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati rasulihi. Sekali lagi, inni taraktu fikumus naini ang tamassaktum bihima falang tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati rasulihi. Itu hadis. Artinya, arti sabda Nabi, bahwasanya telah aku, Nabi kata, bahwasanya telah aku si Nabi lah. Aku sini rujuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bahwasanya telah aku tinggalkan pada kamu. Nabi kata, telah aku tinggalkan pada kamu akan dua perkara. Nabi tinggal pada kita, pada kamu, pada kita ni. Gapo Nabi tinggal pada kita? Malah ni kita tahu, harta ke, ilmu ke, bangsa ke, bahasa ke. Malah ni kita boleh tahu. Kalau Nabi tinggal pada kita. Itu dia. Nabi kata, jika kamu berpegang dengan keduanya, dua perkara tu, hak Nabi tinggal pada kita tu. Tu. Nabi kata, falang tadillu. Tu dia kata tu. Jika kamu berpegang dengan kedua-keduanya sekali, kamu tidak akan sesat kemudian aku. Itu dia. Itu dia. Tu. Apa Nabi kata lagi? Gapo dua perkara? Nabi tinggal pada kita jika kita berpegang. Nanti kita tak tinggal dua perkara tu. Gapo? Dia katanya, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran Al-Karim. Satu, kitab Allah, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dan kita telah maklum bahwasanya Al-Quran Al-Karim itu kalamullah semua. Quran sebuah tu kalam Allah semua. Tidak ada kalam manusia, tidak ada kalam malaikat. Semua Quran sebuah tu kalam Allah semua. Itu dia. Dan sunnah rasulnya, Rasul Allah. Ini hadis. Itu Nabi tinggal pada kita, kitab Allah dan sunnah Rasul. Itu dia. Tu. Habis itu. Kita sambung kitab Jawi. Kitab ni kitab hadis. Kita sambung pada minggu lepas. Minggu lepas tu kita baca siapa di amma ba'du. Malam ni kita sambung pada amma ba'du. Dia kata amma ba'du. Amma ba'du ni, adapun kemudian daripada itu, lepas pada bismillah, lepas pada bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Basmalah pun dia kata, bismillahirrahmanirrahim pun boleh juga.
Tu. Lepas pada bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah dan wassalatu wassalamu. Kemudian daripada pak tu apa dia kata? Kata musannif, adapun kemudian dari itu, ni tulis saya lama ni, tulis saya dulu. Dan kita maklum bahawasanya kita Tanbihul Ghafilin umur dia ni 300 lebih. Dan Syekh orang buat kitab ni tua kitab ni dia dulu daripada Syekh Daud. Maknanya Syekh Daud dengan dia ni dia dulu. Tu dia. Habis kitab ni dia tulis saya dulu, daro baca dari. Kalau tulis saya learning, daro ya, baca dari. Ini daro baca dari juga. Adapun kemudian dari itu, maka adalah tak kala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hijrah juga, Nabi kita pun Nabi kita pun pindah juga, Nabi kita pun hijrah juga. Nabi kita hijrah Mekah pergi ke Madinah. Tu. Sebelum pada tu Nabi kita duduk Mekah. Sebab Nabi kita ni orang Mekah. Nabi kita ni orang Mekah. Nabi kita ni. Tu. Ibu Nabi pun orang Mekah, ayah Nabi pun Mekah. Dan Nabi kita lahir di negeri Mekah. Kemudian Nabi kita hijrah pergi ke Madinah. Itu dia. Mana Nabi kita hijrah juga. Sebab itu hijrah ni besar. Besar. Nabi Ibrahim pun hijrah daripada Iraq, pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Palestin, mari pula ke Mekah. Mekah dan itu duduk di negeri Saudi. Itu dia. Tatkala hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1184 tahun. Tu. Ni umur kita tu dia. Jadi kita ni tu buat kitab ni 1184 tahun. Maka sonya telah meminta kepada aku oleh seorang daripada sahabatnya yang pada beserta padaku menghimpunkan suatu risalah pada menyatakan ilmu hadis. Tu dia. Jadi kita hari terbaca ni, hari termuzakarah pada malam ini kita hadis. Ilmu hadis, kita ilmu hadis. Tu. Kita kecil lah, risalah kecil. Kita haluh. Tu dia. Ya muwafaqah atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Yang muwafaqah atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Mazhab kita telah maklum. Mazhab ni banyaklah. Mazhab ni. Salah satunya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Satu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan ada lagi mazhab lain pada ahli sunnah wal jamaah. Seperti mazhab Abi Abdullah
Sufyan. Ini satu mazhab. Itu dia. Lain pada mazhab Al-Sunnah tu wal Jamaah tu mazhab Abi Abdullah Sufyan. Ini satu mazhab. Dua mazhab Al-Auza'i. Mazhab Al-Auza'i ini satu mazhab. Satu mazhab. Wafat di Beirut. Mazhab Al-Auza'i ini wafat di Beirut. Beirut ni learning tu Lebanon lah. Lebanon. Lebanon. Tahun 158. Itu dia mazhab ni. Dua mazhab Al-Auza'i wafat di Beirut tahun 158. Ini dalam masa salah lah. Zaman salah. Pionir Al-Auza'i ni, dia katanya bernama Abu Umar Abdul Rahman Al-Auza'i, Imam Ahli Syam. Imam Ahli Syam. Itu dia. Tu mazhab lain daripada mazhab Al-Sunnah. Duanya mazhab Al-Auza'i. Mazhab Al-Auza'i. Al-Auza'i nama tepat lah. Satu tepat. Itu. Dengan Syam. Nama dia Abu Umar Abdul Rahman. Itu nama ni Imam mazhab Al-Auza'i. Dia wafat di Beirut tahun 158 Hijriah. Ini kita royak mazhab dulu. Mazhab yang lain daripada mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah. Kita mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tu. Mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah satu mazhab yang besar. Besarlah mazhab ni. Tu. Iman Malik pun mazhab Ahli-Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad pun seperti juga. Tiga mazhab Al-Khawarij. Mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij. Tiga mazhab Al-Khawarij. Itu dia. Tiga, ingat oleh. Tiga mazhab Al-Khawarij. Ni satu mazhab. Pak mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Syiah kan luar nikah Iran dah. Iran. Banyak ke penduduk di negeri Iran. Banyak ke mazhab Syiah. Lain pada Syiah tu tak banyak. Ahli Sunnah pun ada di Iran. Tapi majoriti rakyat dia ni, rakyat Iran ni banyaknya bermazhab Syiah. Itu dia. Tu mazhab Syiah. Tu. Terus nampak. 5 mazhab Imam Daud Az-Zahiri Al-Baghdadi. 5 mazhab Imam Daud Az-Zahiri Al-Baghdadi. Tu mazhab Imam Daud Az-Zahiri Al-Baghdadi. Dizahirkan di Kupah. Tu timur muncul mazhab ni di negeri Kupah tahun 203. Tahun 203 muncul keluar tumbuh satu mazhab Imam Daud Az-Zahiri Al-Baghdadi. Tu lahir di Kupah. Kupah lah ni tu di negeri Iraq lah. Iraq ni dia sepadan dengan Iran. Sepadan dengan Iran, sepadan dengan Kuwait. Tu Iraq. Mazhab ni timur pada tahun 203 Hijriah. Itu dia. Itu mazhab yang kelima. Satu laginya mazhab juga
mazhab lain daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah, iaitu mazhab Imam Muhammad. Imam Muhammad, mazhab Imam Muhammad. Tu. Mazhab Imam Muhammad. Tu. Dia ni wafat di Baghdad tahun 310. Imam Muhammad ni tu dia wafat di negeri Baghdad tahun 310. Tu lah. Itu riwayat mazhab yang lain daripada mazhab Ahlussunnah lah. Itu dia. Kita klik pada kitab. Itu dia. Yang muafakat atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, padahal aku memindahkan daripada bahasa Arab. Jadi kita ni asalnya kita Arab. Itu dia. Kita ni, kita Tanbihul Ghafilin ni asalnya bahasa Arab. Kita Arab lah. Kita Arab. Itu dia. Kepada bahasa Melayu. Itu dia. Supaya beroleh manfaat dengan dia, kiranya bagi barang siapa yang tidak tahu bahasa Arab. Itu dia. Itu dia. Tu. Kata orang buat kitab ni. Nama gapo tu? Kita dah tahulah. Lagi. Yang tidak tahu bahasa Arab, maka memperkenalkan tu. Jadi apabila sahabat sahih dia, kawan yang minta dia tu buat satu kitab, dia pun timulah. Itu dia. Dia pun buat, sanggup buat. Maka memperkenalkan oleh fakir yang dhaif lagi Babil. Tengok tu kitab yang ngaku dia tu apa? Satunya fakir, tu sok. Fakir mana sok lah. Tok fakir mana tak ada apa. Yang dhaif, fakir dhaif. Tu dia. Lagi Babil, jahil, yang tidak mempunyai ilmu. Tu dia. Ya tu. Dan amal, padahal aku berpegang kepada Allah Ta'ala. Kata nama gapo? Tu kitab Tanbihul Ghafilin dia. Nama dia Syekh Haji Abdullah anak Abdul Mubin. Tu dia. Ni tu kitab, nama dia Syekh Abdullah bin Abdul Mubin. Tu dia. Ni orang buat kitab ni, kitab atau risalah ni, risalah Tanbihul Ghafilin ni. Tu nama dia Abdullah bin Abdul Mubin. Abdullah anak Abdul Mubin. Tu dia. Tak silapnya Abdullah bin Abdul Mubin ni zaman kerajaan Utsmani. Itu dia. Abdullah bin Abdul Mubin ni orang dia ni zaman kerajaan Utsmani. Utsmaniyah. Itu dia. Dan kita telah maklum lepas pada Nabi tawafat, pengganti Nabi mula-mulanya bak situ Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan pula Ali bin Abi Thalib, lepas tu Hasan bin Ali. Lepas tu muncul kerajaan Umayyah, bertapak di Syam. Ibu kota Umayyah di Syam, di negeri Syam, Syria lah ni. Jatuh kerajaan Umayyah, naik kerajaan Abbasiyah, bertapak di Iraq. Jatuh kerajaan Abbasiyah, Mongol mari serang. Sebab tentera Mongol, masa Mongol, jatuh kerajaan Abbasiyah, muncul pula satu kerajaan Islam, iaitu kerajaan Utsmaniyah, tapak di Turki. Itu dia.
akhir-akhir pun kerajaan Uthmaniyah pun jatuh juga. Tu Perang Dunia yang pertama tu jatuh, hancur, maknanya jatuh, tak ada kerajaan Islam. Tu dia. Jadi no ya atas Syekh Abdullah bin Abdul Mubin ni orang masa kerajaan Uthmani. Masa kerajaan Uthmani, dia ni masa Sultan Mustafa yang ketiga. Itu dia. Tu Abdullah bin Abdul Mubin ni, dia ni tu masa kerajaan Uthmani. Tu masa kerajaan Uthmani, masa tu kerajaan Uthmani, masa Abdullah bin Abdul Mubin tu, zaman tu siapa metah? Tu iaitu Sultan Mustafa yang ketiga. Tu dia. Berarti kita nak tahu Sultan Mustafa yang ketiga ni daripada keturunan mana, itu kita kena mengajilah. Kita mengajilah atau kita bacalah sejarah kerajaan Uthmani. Buku ni ada jual di Kedah. Nama dia Kerajaan Bani Uthman. Tu dengan cara ringkas sejarah kerajaan Bani Uthman. Tu dia. Tu habis tu. Kita masuk kitab kelik. Syafi'i mazhabnya, maknanya Haji Abdullah bin Abdul Mubin ni dia mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i satu mazhab daripada mazhab yang empat. Tu dia. Tu satu mazhab Imam Abu Hanifah. Dua mazhab Imam Malik. Tiga mazhab Imam Syafi'i. Empat Imam Ahmad. Itu dia. Dan bahawa dijadikan kiranya Mukhtasar ini tulis ikhlas. Itu dia. Bagi hadaratnya yang mulia dan kenamai hadis ini Tanbihul Ghafilin. Nama kitab ni. Nama kitab Syekh Abdul Mubin, Syekh Abdullah bin Abdul Mubin ni, kitab sekarang ni nama dia Tanbihul Ghafilin. Artinya mengingatkan bagi orang yang lalai. Itu makna Tanbihul Ghafilin. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula menunjukkan atas kebajikan itu serasa-rasa pahala berbuat dia. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tak maklum bahasanya Imam Bukhari Imam hadis, ulama muhaddisin, dan Imam Muslim pun ulama muhaddisin juga. Dua-dua ni, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam muhaddis, imam hadis. Maka adalah kitab hadis ini aku jadikan itu 12 bab. 12 bab. Jadi kitab ini semuanya 12 bab. Bab yang pertama daripada 12 bab tu pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang. Bab yang pertama, siksa orang tinggal sembahyang. Dia tinggal sembahyang, kenalah. Adalah balasan dia di atas dunia, masa hidup di dunia, masa dalam kubur atau di alam barzakh, dan kiamat, di pada mahsyar dan terusnya. Itu bab yang pertama daripada kitab ni. Bab yang kedua menyatakan seksa orang deraka kepada ibu bapaknya. Dan bab yang ketiga daripada 12 bab pada menyatakan seksa orang yang meminum arak dan tua.
seksa orang minum tua dan orang minum arak. Minum tua, minum arak. Tu. Ni ada balasnya. Minum arak, minum tua. Minum benda mabuk. Dan bab yang keempat pada menyatakan seksa orang yang berbuat zina. Orang zina. Tu. Dan bab yang kelima pada menyatakan seksa orang yang berlewat. Mai semua jatuh. Ini penuh berlaku zaman Nabi Lut. Kaum Lut ni kijaya ni. Tak muhtina nak kata. Lalu ni pangan ni dah ada ni. Pangan semua jatuh. Dia. Dan bab yang keenam pada menyatakan seksa orang yang makan reba. Ni maksudnya reba dulu pun ada, nego dengan reba. Lah ni pun ada. Kita tak tahu siapa. Ingat nego. Dan bab yang ketujuh pada menyatakan seksa orang menangis berbiji sabak. Ibu mati, ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia, adik mati, tiok menangis. Tu dia. Tiok. Siapa orang tu tak duduk bosan dengar suara tiok. Dan bab yang ke-8 pada menyatakan seksa orang yang tiada memberi zakat. Dan bab yang ke-9 pada menyatakan seksa orang yang membunuh samanya Islam dengan tiada sebenarnya. Ni. Dan bab yang ke-10 daripada 12 bab tu pada kitab ni, kitab Tanbihul Ghafilin ni pada menyatakan seksa hak perempuan atas suaminya. Dan bab yang ke-11 pada menyatakan haru kiamat. Dan bab yang ke-12 daripada 12 bab pada kitab ni pada menyatakan syurga dan segala isinya, isi syurga. Tu cukup 12 bab. Tu pada kitab ni, kitab Tanbihul Ghafilin. Tu orang buat kitab ni ialah Haji Abdullah anak Abdul Mubin. Dia ni bermazhab Syafi'in. Tu fiqh mazhab Imam Syafi'in dan tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Tasawuf tuan-tuan maklum apa ni, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tu dia. Dan tafsir pun supalah. Mesh. Tu. Masuk bab yang pertama. Kita baca sikit. Kata dia al-babul awwalu fi uqubati tarikis salati. Coba. Al-babu ni jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Tu al-babu ni kita buat, kita i'rab, kita buat jadi khabar pun boleh. Jadi mubtada pun boleh. Wajhani. Boleh dua wajah, dua jalan. Kita buat mubtada pun boleh, nak buat khabar pun boleh. Tu dia. Di sini kita buat khabar lah. Buat khabar bagi mubtada yang mahzuf, yang tak ada. Pas takdir pun. Takdir haza. Takdir haza. Haza isyarat. Tu dia. Sudah itu. Al-awalu jadi sifat. Jadi sifat bagi al-babu. Jemua pakat tu. Ising sama ising, ropok sama ropok. Itu kita nak panjang kita kena ngaji nahwu lah. Dia kata sikitnya, dia kata al-babu tu jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf, kita takdir haza. Al-babu jadi sifat bagi al-awalu jadi sifat bagi al-babu. Pi uqubati, pi ni haraja. Pi ni salah satu daripada huruf qafa. Huruf qafa telah maklum, salah satunya pi. Wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa fi. Tadi. Uqubati jadi ising. Kalimah. Kemudian daripada huruf qafa tu jadi ising. Dan huruf yang belakang su. Tak kira duk pada
Kena apalah. Hak belakang sud tu dia kena bagi bawah. Sebab apa kalimah tu kemudian daripada huruf apa, huruf tu dia kena bagi bawah. Tarikis solat ni. Bermula bab yang pertama pada menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang, jadi semaya hak fardu. Semaya tinggal semaya hak wajib. Ada siksa. Ada pun semaya sunat apa? Tu sunat zuhur qabliyah, sunat zuhur ba'diyah, sunat asar. Asar tak ada sunat ba'diyah. Tapi tu ya usul dia niat dia tak bubuh qabliyah ba'diyah. Tu. Sunat tahiyatul masjid. Kita pergi masjid. Siapa masjid, masuk masjid, tu duduk. Tak semaya sunat tahiyatul masjid. Tak ada apa, tak ada seksa. Itu dia. Sunat apa lagi? Sunat maghrib, qabliyah, ba'diyah, sunat isya, sunat subuh, sunat duha, sunat isra', sunat tasbih, sunat dua hari raya, sunat awabin. Itu dia. Dan sunat lain lagi. Banyak sunat. Tak apa, sunat dia tak buat. Hak kena seksa tu semaya wajib. Kita tak tahu dah semaya wajib tu dah apa. Semaya wajib tu apa? Satu zuhur, dua asar, tiga maghrib, empat isya, lima subuh. Tinggal salah satu pada lima waktu ni, lima waktu ni kena. Tu dia. Lebih orang semaya lalai pun kena. Semaya lalai, kalau semaya tu ingat kata, ingat tak ada main bola. Lepas satu pergi main bola. Misalnya main bola tu kita berdeh boleh 3 teh. Semua orang kata sedap molek, berdeh. Kan makan orang tengok jadi sungguh dia berdeh. Lepas tu kita buat tahu kata orang dia punya kita. Maya kita mengorek tu dia kena ingat ke bola. Ingat kepala mari dia ingat ke bola. Aku berdeh waktu wah yang dua tu orang pakak sorok. Tu tak mau semaya tu, itu pun kena seksa tu. Sebab semaya dengan tak kosong. Semaya rupa tu kena. Tu dia. Wailun lil musallin. Tu dia. Alasan. Semaya rupa tu temu. Tu. Tinggal semaya hak fardu ada seksa. Atas dunia lagi lah. Kena seksa buat ni. Buat mana? Buat tak semaya ni. Tu. Tu. Sekat tu dulu. Kata dia al-babul awwalu fi uqubati tarikis solah. Wallahu a'lam. Yang mana dengar tu yang salah tu daripada saya, dan yang betul tu, yang sawab tu itu minallah. Itu dia. Tu. Dan sebelum kita nak tidur tu, kita jangan lupalah doa tidur, dan pula kita baca ayat kursi sekali syukurannya, dan kita baca surah Al-Fatihah, dan kita baca Qul huwallah 3 kali. Mudah-mudahan tidur kita tu selamat daripada gangguan syaitan, gangguan iblis, gangguan tu nata-nata yang buas. Sebab dia tidur ni tak khabar. Ada kita temu dalam terosak. Yo pergi berjalan lautan, dia tidur lautan. Tidur tak khabar. Ular masuk dalam mulut dia. Tu pun ular masuk. Ya wasa geli-geli, jaga dia tidur. Kuasa dia tu pakai agung pita lah. Saya tu tolong agung pita. Saya kata ular masuk dalam mulut. Ular apa tahu lagi. Tu ni temu dalam tosak berita baru-baru.
Bomo pun tahu kata ular lepas lah perut, lepas rekok, lepas dalam, bomo tu coba kebah. Awak tu berular. Ini berlaku di tempat kita. Tu berlaku di Semai, utai di Semai ke, utai di Halabala ke, utai di Segorua tu, itu oyang. Ni, tapi itulah. Tidur kita jangan lupa doa. Tu, bacalah hak amor ayat sana. Ayat kursi sekali. Sekali ke 2-3 ikutlah. Kalau banyak boleh baca surah Al-Fatihah, baca qul huwallah. Mudah-mudahan tidur kita lepas daripada kagak sebut. Wallahu a'lam.